Oke, kita bertemu lagi. Assalamualaikum, selamat pagi semua murid-murid. Oke, sekarang kita akan belajar untuk satu bahasa Melayu. Tajuk dia Bantu Jiran. Unit 5, kita dah masuk 5 unit sepanjang PDPR ni. Dia harap murid-murid jangan ketinggalan. Oke, terus buat tugasan yang diberi. Kerana masa tidak menunggu kita. Oke, hari ini kita akan belajar tajuk dia Bantu Jiran di bawah kemahiran mendengar dan betul. Okay, objektif pembelajaran. Maksudnya apa yang kita nak belajar hari ini adalah mendengar dan memberikan respon terhadap ayat suruhan dengan betul. Okey, itu maksudnya ayat suruhan. Ayat, ya, bila kita dengar ayat suruhan, maksudnya kita akan beri respon ataupun tidak balas terhadap ayat suruhan yang kita dengar. Contoh ayat suruhan ni lah, tolong. Okey, tolong. Buatkan, minta kamu buatkan ini. Siapkan tugasan kamu, itu suruh. Contoh dia, Muzaffar, tolong angkat kain di jemuran, itu suruhan. Okay. Ataupun Hana, datang ke bilik guru segera, itu suruhan. Okay. Maksudnya cikgu suruh ke ayah, kawan ke suruh ibu, dan beri respon, tidak balas terhadap ayat suruhan. Itu yang kita nak belajar hari ini. Okay, kita tengok. Okey, sampai ada buku teks, buka surat 20 berapa dia tak pasti, tapi tajuk ni unit 5 hidup berjiran. Okey. Okey, kita akan tengok dialog ni, tengokkan tolong baca, kamu dengar. Kemudian macam mana kita nak bertindak balas terhadap ayat suruhan. Okey, kita boleh dengar. Okey, kemudian dengar macam mana cara kita nak jawab. Okey. Ini ayat situasi satu. Dia ada dua situasi ya. Ini situasi dua. Okey, sebelum tu kita tengok info bahasa ni. Info bahasa. Ayat suruhan itu ya. Ayat suruhan ialah ayat untuk memberikan arahan atau memerintah seseorang. Ada beri arahan atau kita suruh orang itu buat sesuatu. Itu ayat suruhan. Okey, kita tengok dialog ni. Okey, mula di sini. Ini ibu. Yahya, dia panggil anak dia, Yahya, minta alihkan ampayan di rumah Wahirun. Wahirun jiran. Ini suruhan ibu dah. Yahya, minta alihkan ampayan di rumah Wahirun. Bila dia guna kata minta ni, maksudnya guna ayat suruhan, tidak sopan. Jadi Yahya kena jawab, sebab arahan dah diterima. Dia pun jawab. Baiklah ibu, dia jawab. Saya akan mengalihkan ampayan itu. Kemudian, dah Yahya jawab, dia suruh lagi Lageswari. Okay, dan begitu dia suruh apa dia suruh Lageswari? Lageswari, mari tolong saya alihkan ampayan ini. Kemudian sila masukkan pakaian ke dalam bakul. Ini dia minta tolong. Dia suruh Lageswari. Jadi dia suruh Lageswari buat alihkan ampayan. Ampayan tempat jemur kain. Okay, kemudian masukkan ke dalam bakul. Jadi arahan dari ibu dia untuk Yahya ialah alihkan ampayan di rumah Wahirun jiran mereka. Jadi dia respon, dia beri jawab. Dia jawab, baiklah ibu, saya akan alihkan ampayan itu. Kemudian Yahya ni dia minta lagi Lageswari, kawan dia tolong. Lageswari, mari tolong saya alihkan ampayan ini. Kemudian sila masukkan itu ke dalam bakul. Okay, jadi dua arahan yang diterima oleh Lageswari. Pertama, tolong alihkan ampayan. Kedua ialah masukkan pakaianku dalam bakul. Jadi Lageswari perlu beri respon, perlu menjawab apa arahan Yahya. Okay? Tengok apa yang dia perlu jawab. Baiklah Yahya, dia jawab satu. Baiklah Yahya, saya akan alihkan ampayan ini. Saya akan bantu, tolong. Saya akan bantu alihkan ampayan ini dan masukkan pakaian itu ke dalam bakul. Baru maksudnya dia beri respon. Dia bila ada arahan, dia jawab. Contoh dia macam ni. Dalam kelas.
Cikgu masuk kelas, contohnya tengok, Michelle, tolong buang sampah di dalam laci kamu. Jadi Michelle kena jawab cikgu, dia kena respon sebab itu arahan. Jadi dia kena jawab macam ni. Baiklah cikgu, saya akan buang sampah dalam laci ke dalam tong sampah. Itu respon. Maksudnya dia perlu jawab apa arahan dia terima. Ataupun semasa ada rehat. Kita sebab dalam norma baru kita akan berbaris dengan penjarakan fizikal. Jadi cikgu akan bagi arahan. Siapa cikgu yang bertugas dia akan bagi arahan. Sila berbaris di hadapan dan jaga jarak kamu. Selalunya macam itulah arahan. Jadi kamu kena jawab, baiklah cikgu, jawapan kamu. Baiklah cikgu, kami akan berbaris dan menjaga jarak fizikal. Jadi kena buat, itu respon. Kena jawab, contoh dia ataupun di rumah. Ayah kah, ibu kah suruh, okey. Contoh dia, Aidil ataupun Is Fauzan, sila tutup suis lampu itu. Kita kena jawab, kena bagi respon. Baiklah ibu, saya akan tutup suis lampu itu. Macam tu. Kita kena bagi respon. Okay, ini situasi yang pertama. Okay, kita tengok situasi yang kedua. Okay. Terima kasih Yahya dan Lageswari. Bujur tidak basah pakaian di ampayan. Ini ucapan terima kasih oleh Whitewood, keluarga Whitewood lah, mungkin ibu Whitewood. Terima kasih Yahya dan Lageswari. Bujur tidak basah pakaian di ampayan. Jadi perlu jawab. Sebab dia bagi terima kasih. Kita boleh jawab, sama-sama makcik, kami hanya membantu. Betul? Yang ini arahan dia. Harap kamu berdua jadikan sikap tolong menolong ini sebagai amalan. Silalah masuk ke rumah makcik. Ini kita jawab. Harap kamu berdua jadikan sikap tolong menolong ini sebagai amalan. Silalah dua dia arahan dia. Pertama dia suruh kita jadikan amalan, sikap tolong menolong. Kedua dia jemput masuk ke dalam rumah. Kena jawab. Baiklah makcik, kami akan sentiasa mengamalkan sikap tolong menolong. Jawab lagi, terima kasih makcik atas jemputan. Sebab silalah ini dia jemput masuk. Dia suruh masuk ke rumah. Jadi kita akan jawab, baiklah makcik ataupun terima kasih makcik kerana jemput kami masuk. Ini jawapan si Yahya. Lageswari mungkin jawab yang pertama ni. Terima kasih Yahya dan Lageswari. Bujur tidak basah pakaian di ampayan. Jadi Lageswari jawab, sama-sama makcik, kami hanya membantu setakat yang mampu. Ataupun kami tolong menolong, membantu makcik. Itu jawabannya. Jadi yang harap kamu berdua jadikan sikap tolong menolong ini sebagai amalan. Yahya jawab, okey, silalah masuk ke makcik. Ini bagian Yahya jawab. Yahya jawab, baiklah makcik, kami akan jadikan sikap menolong ini sebagai amalan. Dan terima kasih kerana menjemput kami masuk. Sebab ada dua arahan, dualah jawapan yang perlu diberi respon. Itu maksudnya kita kena bagi respon, tidak balas. Respon ni tidak balas. Apabila kita dengar soal arahan, kita bagi respon, bagi tidak balas. Barulah kita mengamalkan kemahiran mendengar dan betul. Mendengar, kita dengar arahan, betul maksud kita menjawab. Ini kemahiran yang perlu dikuasai. Sebab apabila kita dah biasa menjawab dengan bahasa yang betul, terhadap soalan yang betul, kita akan mahir dalam banyak perkara. Contohnya dalam menulis, membina karangan. Sebab itu kita kena belajar bersuara. Jangan diam, jangan malu. Apabila mendengar arahan, jawab. Jangan cakap, contoh dia arahan dia, okey murid-murid, baiklah murid-murid, siapkan tugasan kamu. Jangan jawab satu patah-patah. Arahan itu panjang. Jangan jawab, baiklah cikgu. Itu terlampau. Ringkas, kita kena cuba jawab dia dalam konteks ayat. Contoh dia, sila murid-murid, sila siapkan tugasan kamu. Kamu kena jawab, baiklah cikgu, saya akan siapkan tugasan ini sebelum waktu balik. Sebelum esok hari. Ataupun saya akan siapkan dahulu tugasan ini, baru saya balik. Kita terang macam. Jadi itulah cara kita beri respon. Ataupun dalam kelas, contoh dia, siapa nama kamu? Jangan jawab Aidil Fahri, ringkas saja. Ataupun Adriana, ringkas. Tak boleh, kita tak boleh jawab macam itu. Siapa nama kamu? Kamu kena jawab dengan ayat yang lengkap. Sopan, nama saya ialah
Tidak ada. Nama saya ialah Zulfahri. Sebut penuh. Kalau lebih baik, nama saya ialah Nurul Hada binti. Nama saya ialah Nur Faizah ataupun Nur Aida. Jawab penuh. Kaisara binti. Itu lebih sopan, lebih orang lebih kenal. Jadi bila kita menjawab dengan lebih yakin, dengan ayat yang baik, yang panjang, orang akan respect, hormat kita. Kalau kita jawab, orang tanya banyak soalan, kita jawab sepatah atau satu dua, itu menunjukkan kita tidak yakin, orang pun anggap kita di sombong ataupun anggap kita ni pemalu. Ini tak elok. Kita harus yakin dengan jawapan kita. Kalau benda yang kita tahu, kita jawab dengan sopan, dengan ayat yang lengkap. Jadi lebih sesuai. Okay, cikgu harap mudah-mudahan faham lah ayat suruhan. Ayat suruhan tadi ialah kita bila dengan arahan. Ayat suruhan adalah arahan. Bila kita terima arahan, kita perlu respon, beri jawapan kepada arahan. Itu maksudnya ayat memberi respon terhadap ayat suruhan. Tapi sebab kita tak ada di kelas, kalau dalam kelas kita kena buat lakonan ni. Kita pilih beberapa murid ke depan dan mengujarkan dialog. Kita perlahan-lahan lah. Jadi bagi yang belum mahir baca tu, tingkatkan usaha terus membaca sebab dah bulan 3 ni kita pun lambat lagi nak bersemuka. Sebab kalau bersemuka pun kamu kena banyak korban masa sebab kelas kita tak cukup masa. Okey, jadi dalam kelas ni kena usaha di rumah tu paling penting. Jangan harap di sekolah sahaja nanti ya. Okey, tugasan. Cikgu nak bagi tugasan. Okey. Murid diminta untuk buat tugasan pada buku aktiviti muka surat 33. Okey, buku aktiviti ya. Buku warna, cikgu tak pasti, warna tahun 2, warna oranye tak cikgu. Tak pasti ya, warna apa tu? Warna oranye ke biru, hijau. Jilid 1 dia dengan jilid 1 buat muka surat 33. Boleh minta tolong ibu atau ayah atau abang atau kakak. Dah siap ambil gambar, hantar ke dalam Google Classroom. Boleh ha? Okey, cikgu bagi tempoh masa seminggu untuk buat ni. Hantar sebelum hari Ahad lah, minggu hadapan. Boleh? Okey, jadi selamat maju jaya. Teruskan buat latihan. Bagi yang belum buat tu kena buat. Ramai yang tak ada dalam Google Classroom ni ada beberapa orang lagi. Cuba masuk. Jangan tak buat langsung. Kamu akan ketinggalan. Kalau ketinggalan ni rugi. Okey, walaupun buka sekolah nanti masa kita tak cukup. Contact hour dan bahasa Inggeris contact hour. Maksudnya masa nak pembelajaran tu tak cukup, kita kena jalankan mengejar silibus juga. Jadi untuk yang tertinggal ni takut terus tertinggal. Kena usaha sendiri. Kalau tak tolong sendiri, tak usaha, orang lain tak boleh tolong. Okey. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi untuk subjek bahasa Melayu pada esok hari.